آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية نصنع ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أهنا ممن نعرف والهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات وافتح علينا برحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرنا ولساننا وعلمنا قال الشيخ المصنع لا ننفعنا من في الدارين. سكن أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Bermula mereka itu atas mereka itu ampunan daripada Tuhan mereka itu dan nikmat kerana menarik manfaat dan menolak mudarat. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Yang sebelum pada ni kata permanya alladzina fabashiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di sini Allah Taala sebut balasan bagi orang yang sabar, yang mana mereka itu apabila ditipai oleh kesusahan atanya bala, selalu terus mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa balasan terhadap mereka? Firman-Nya ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ini seolah orang tanya apakah balasan balasan bagi orang yang sabar dan yang ialah orang yang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditipai oleh bala yang berat atau bala yang ringan. Bermula mereka itu orang-orang yang sabar. Bermula mereka itu orang-orang yang sabar yang kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un apabila ditipaikan bala di atas mereka. Atas mereka itu ampunan daripada Tuhan mereka itu. Maknanya atas mereka itu mana ampunan daripada Tuhan mereka itu turun di atas mereka. Maksudnya Allah Ta'ala mengampunkan segala kesalahan mereka. Satu balasannya Allah Ta'ala membalas kepada mereka dengan secara mengampunkan dosa-dosa mereka. Dan jadi apa dia? Salawatun di situ dengan mana ampunan. Alaihim mana atas mereka itu, salawatun di sini dengan mana ampunan. Jadi ampunan daripada Tuhan mereka itu turun di atas mereka. Dan nikmat. Dan nikmat. Dan nikmat. Ini terjemah pada kata warahmah. Rahmat dengan mana nikmat.
Hmm. Hmm. Ah, kenapa ditafsir akan rahmat dengan kata nikmat di sini? Nah, sebabnya apun dosa itu setengah daripada bagai nikmat. Ah, ampunkan dosa itu nah termasuk di bawah kata rahmat dah. Salawat dengan mana ampun itu setengah daripada bagai rahmat. Maka warahmatun itu ataf kepada salawatun. Maka dalam kaedahnya tak boleh atas suatu benda ke atas di antara maktuf dan maktufun alaih tidak boleh ataf. Tak boleh berataf-ataf. Lalu tu ditafsirkan rahmah dengan mana nikmat. Jadi apabila katanya nikmat tu lain daripada rahmat. Dan nikmat, jadi maknanya balasan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka, satunya mengampunkan dosa-dosa mereka dan Allah Ta'ala bagi nikmat kepada mereka. Kerana menarik manfaat dan menolak akan mudarat. Kerana menarik nikmat. Jadi maknanya dan menolak mudarat. Mudarat tu ialah bala. Menarikkan nikmat tu dia sabar. Begitu dah. Kerana menarik manfaat. Menarik manfaat dan menolak akan mudarat. Jadi di situ apabila Allah Ta'ala apabila seorang tu sabar, apabila ditipai bala di atas seorang, maka dia sabar dan dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tentu sama sekali di situ Allah Ta'ala menolakkan mudarat bagi dia. Mudarat ialah gelah gesah daripada kesusahan tipai bala. Dan menarikkan manfaat dalam keadaan dia tu disusahkan dengan sebab bala, dia dapatkan menarikkan nikmat ialah dapat sabar. Dengan sebab sabar itulah dapat mengampunkan dosa dan dapat nikmat. Begitulah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan bermula mereka itulah yang dapat hidayat kepada jalan agama yang betul. Mereka itulah mereka yang dapat hidayat daripada Allah, dapat hidayat, dapat pertunjukan, boleh menuju kepada agama yang betul sekira-kira, yakni kerana istarja'a. Jadi istarja'a tu mana kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekira-kira, yakni kerana mereka itu, kerana istirja'a mereka itu, mana kerana mereka itu mengucap istirja' ialah mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan taslim. Apa ni? Taslim tak jelas kita. Ada yang Rumi jelas ke tidak? Qadar ke apa dia? Sekira-kira istirja' istarja'a mereka itu.
Nah, kerana beristirja' kerana mereka itu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan taslim itu tak jelas. Dalam rukmi dia tulis serah pekerjaan kepada Allah semata-mata. Macam tu. Yang saya tak kira, tak nyata tulisan dia. Taslim ni tak tulis. Oh, sini tulis taslim. Taslim pekerjaan. Gitu. Dan taslim pekerjaan kepada Allah semata-mata ketika musibah. Dan taslim meserahkan akan pekerjaan dia, keadaan dia kepada Allah. Taslim meserah tu semata-mata serah ketika musibah, ketika menipai oleh bala. Jadi tandaan kata orang itu dapat hidayat daripada Allah ialah orang yang mengucap istirja' ketika ditipai bala kepada mereka. Jadi menunjuk katanya apabila seorang itu ditipai oleh bala daripada Allah, Allah Ta'ala mengujikan dia dengan suatu ujian, maka dia mengaku dengan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan sebab inna lillah tu maknanya kami ni adalah milik bagi Allah, kami ni adalah hamba bagi Allah, kami ni adalah makhluk bagi Allah. Maka apa saja yang Tuhan nak laku pada dia, dia terima. Maka perkataan yang begitu, takrirnya begitu, pengakuannya begitu, tak lain tak bukan itu berlaku daripada orang yang dapat hidayat daripada Allah. Dengan sebab dia tu berserah akan pekerjaan dia semata-mata serah kepada Allah Ta'ala ketika dia kena musibah bala. Begitulah. Kemudian katanya pulanya bicara haji. Ini masuk dalam bahasan haji pula. Inna as-safa wal marwata min sya'airillahi. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Bahwasanya bukit Safa dan Marwah dan bukit Marwah. Jadi sebagaimana kita maklum, Safa tu nama bagi satu bukit, Marwah tu pun nama bagi satu bukit. Tempat syair di Mekah untuk nak mengenalkan bukit Safa dan Marwah. Maknanya dua nama bagi dua-dua bukit yang jadi tempat syair yang terletak di Mekah. Bukit Safa dan Bukit Marwah tu daripada tanda agama Allah. Ini setengah daripada tandaan bagi agama Allah. Jadi maknanya bukanlah daripada tandaan bagi orang jahiliyah, bukan tandaan, bukan perbuatan orang jahiliyah, bukan. Maknanya daripada, jadi di sininya Allah Ta'ala nak menolakkan akan perkataan orang jahiliyah yang mana kata mereka itu bahwasanya Syi'i di antara Safa dan Marwah itu adalah perbuatan orang jahiliyah. Perbuatan orang jahiliyah. Jadi maknanya setengah-setengah daripada orang Islam tu terasa segan-segan nak tawaf, nak bersyi di antara Safa dan Marwah. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia orang Arab
pada zaman jahiliyah tu ada bersa'i di antara Safa dan Marwah juga. Dan tawaf begitu juga, tawaf pada Baitullah pun orang jahiliyah pun ada, orang zaman jahiliyah pun ada mengerjakan perbuatan tawaf. Maka jadi menyebabkan setengah-setengah sahabat Nabi tu rasa tak nak suka, rasa segan nak tawaf, rasa segan nak bersa'i di antara Safa Marwah, dengan sebab perbuatan itu ada dibuat oleh manusia pada zaman jahiliyah lagi. Maka Allah Ta'ala nak tolakkan perasaan itu, maka Allah Ta'ala katanya Safa dan Marwah, yakni bersa'i di antara Safa dan Marwah itu adalah tanda agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya buat begitunya ialah tanda, makna setengah daripada perkara yang dibuat di dalam agama Islam. Bukan jadi lambang, bukan jadi tandaan bagi masa jahiliyah tu dah. Ini satu lambang, satu perkara yang jadi tandaan bagi agama Islam. Macam solat, macam azan. Di mana ada solat, tengok orang solat, tahulah kata di situ orang tu orang Islam. Dengan suara azan di suatu kampung, tahulah kampung tu kampung orang Islam. Maka kita tengok orang yang bersa'i di antara Safa dan Marwah, tahulah kata orang tu duduk di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tandaan bagi jahiliyah. Begitu. Dia kenapa boleh katanya tawaf dan sa'i di antara Safa Marwah, orang zaman jahiliyah tu dikerjakan juga dengan sebabnya dia, kita bagaimana maklum tu asalnya asal Mekah itu ialah kesemuanya daripada Mekah tu daripada asal lagi daripada zaman Nabi Ismail. Maka kita maklum ketika Nabi Ismail dan ibunya ialah Siti Hajar, ketika Nabi Ibrahim bawakan Nabi Ismail dan ibunya ialah Siti Hajar letak di tempatnya dan letak di Mekah. Pada masa itu tidak ada manusia yang mendiami lagi pada Mekah itu. Maka Nabi Ibrahim bawa akan Nabi Ismail masih kecil lagi, masih bersusu lagi, dan isterinya ialah Hajar, letak kepada Mekah, padahal di situnya tidak ada seorang manusia pun. Maka letak satu bekas, Nabi Ibrahim bagi satu bekas buah kerma dan satu bekas daripada air untuk minum. Duduk beberapa hari, maka air itu dah habis. Apabila begitu, Hajar, isteri, itu ibu bagi Nabi Ismail, Siti Hajar, pusing-pusinglah untuk nak cari akan air, untuk nak bagi minum, untuk diri dia dan anak dia. Lalu dia naik bukit Safa, turun daripada Safa, dinaik bukit Marwah untuk nak pandang, nak tengok si adakah orang lalu ke, ada orang ke tidak di dalam kawasan itu. Sambilan nak tengok air ada ke tidak. Maka Siti Hajar saat itu naik turun, ulang-alik di antara bukit Safa dan Marwah. Maka perbuatan itulah awal perbuatan sa'i. Daripada situ dia adakan sa'i. Selepas pada tu, lama pulanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangunkan Kaabah, yang mana Kaabah pada zaman itu sudah runtuh dengan sebab banjir pada zaman Nabi Nuh. Selepas pada dibangunkan Kaabah, disusun balik, dibangunkan balik akan Kaabah, maka Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tu tawaf pada Baitullah. Maka daripada perbuatan di situlah jadi sakai lepas pada zaman Nabi Ismail, satu masa kepada satu masa jadi manusia masih bertawaf, masih bersa'i lagi, sehingga sampai kepada zaman Nabi Muhammad bangkit jadi Rasul. Jadi perbuatan tawaf, perbuatan sa'i itu dibuatkan oleh orang-orang zaman belum pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Maka dengan sebab itulah setengah-setengah sahabat tu tengok
disuruhkan dalam amalan haji dan umrah ada tawaf, ada sa'i, setengah tu rasa segan. Sebab ini adalah perbuatan yang dibuat pada zaman jahiliah. Maka Allah Ta'ala nak tolakkan perasaan itu, katanya itu bukan lambang tandaan bagi jahiliah, bukan tandaan bagi agama Islam. Buatlah. Faman hajjal baita aw i'tamara, maka barang siapa qasad baitillah, mana menuju kepada baitillah bagi kerjakan haji. Sebab hajjah tu mana menuju. Hajjah tu maknanya menuju. Hajjal baita menuju kepada baitil. Keluar daripada rumah nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana? Pergi kepada baitillah. Jadi baitillah tu ialah tujuan. Tempat tuju atau tujuan bagi orang nak buat haji. Sebab setengah daripada perbuatan haji dan umrah itu ialah tawaf pada baitillah. Sebagaimana kita maklum. Maka barang siapa qasad baitillah, mana menuju kepada baitillah. Menuju kepada Mekah, kepada baitillah untuk nak mengerjakan haji. Atau umrah, atau nak kerjakan umrah. Fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Maka tiada mengapa atasnya, atas barang siapa tadi, bahawa tawaf dengan keduanya. Tawaf makna lurah. Tawaf pada makna lurah, ya, makna berpusing. Tawaf dengan keduanya Safa dan Marwah. Tawaf dengan sa'i, tapi dia bukan tawaf baitillah sini. Sa'i itulah dia panggil, bersa'i itulah di sini panggil kata tawaf. Yakni dengan sa'i antara keduanya Safa dan Marwah 7 kali. Turun tujuh kali di situ. Jadi maknanya 7 kali. Mana mulai pada Safa kepada Marwah 1 kali. Marwah kepada Safa 1 kali. Semuanya pusingan tu jadi maknanya sa'i itu 7 kali. 7 kali. Lepas tu mulai di Safa. Mulai daripada kita start sa'i, mulai berjalan tu mulai daripada Bukit Safa. Lepas tu senangnya ikut Allah Ta'ala sebut di sini. Innas Safa wal Marwata. Nak mulai di mana? Mulai di Safa dulu ke mulai di Marwah? Mulai di Safa ke mulai di Marwah? Nak mulai sa'i? Jawabnya mulai di Safa. Mana tahu di mana kata mulai di Safa? Tengok ayat Allah Ta'ala mulai sebut. Memulai dengan Safa. Innas Safa wal Marwata. Mana permulaan sa'i itu permulaan daripada Safa. Tengok. Jadi dia katanya turun ini ayat. Nak cerita sebab turun ayat ini. Turun ini ayat tak kala benci orang muslimin. Tu yang saya kata rasa segan nak tawaf, nak sa'i. Turun ayat ini tak kala benci orang muslimin, akan demikian itu sa'i. Jadi orang mukmin tu, orang Islam lah, orang Muslim pada zaman itu awal-awal diperintahkan haji dan umrah. Maka disuruhkan bersa'i di antara Safa dan Marwah. Maka setengah daripada orang Islam tu rasa keji, rasa segan nak bersa'i di antara Safa dan Marwah. Kenapa boleh mereka rasa benci, rasa segan tak nak sa'i tu? Kerana orang jahiliyah sa'i mereka itu dengan keduanya, kedua Safa Marwah. Sebab orang jahiliyah pun ada bersa'i juga. Maknanya kita orang Islam kalau bersa'i itu nampak macam orang jahiliyah lah.
Jadi mana perbuatan tu jadi sama dengan perbuatan orang jahiliyah. Dan atas kedua itu berhala dan atas kedua itu dua berhala. Sapu mereka itu akan keduanya dengan tangan mengambil berkat. Jadi orang jahiliyah tu dia letakkan berhala di Bukit Safa satu, letak berhala di Bukit Marwah satu. Maka dia nak mulai berjalan daripada Safa, dia sapukan dengan tangan akan berhala menuju kepada Marwah. Sampai di Marwah, naik Bukit Marwah, ada berhala pula di situ. Ada berhala pula di situ. Sapukan berhala, turun daripada Marwah menuju kepada Safa. Jadi begitulah perbuatan-perbuatan jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Dan mereka letakkan berhala pada Bukit Safa satu, pada Bukit Marwah satu. Setiap kali nak berjalan, sapu. Begitu. Jadi maka apabila sahabat tu tengok perbuatan jahiliyah macam tu, jadi seganlah, tak nak buatlah. Berkata Abdullah Ibnu Abbas bahawa sa'i bukan fardu, gitu. Jadi habis di situlah. Jadi maknanya ceritanya cerita nak jadi segan tu seperti kata tadi. Maka Allah Ta'ala nak menolakkan akan perasaan keji itu dengan katanya ini adalah tanda agama Allah, bukan tandaan orang jahiliyah. Bukan tandaan bagi orang jahiliyah. Maka siapa dia buat haji, siapa dia buatkan umrah, maka bersa'ilah di antara Safa dan Marwah. Maka dengan sebab tu Allah Ta'ala katanya, maka fala junaha alaihi an yattawafa. Maka tiada mengapa, maknanya tak jadi apa-apa, tak jadi masuk dalam perbuatan jahiliah, tak jadi ikut cara perbuatan jahiliah, tidak. Kalau siapa pergi buat haji itu bersa'i di antara Safa dan Marwah, maknanya begitu. Dengan maknanya faman hajjal baita aw i'tamara, dengan makna siapa-siapa yang masuk ke dalam haji dan umrah, mana barang-barang siapa mengihramkan dengan haji, man hajjal baita aw i'tamara, barang siapa qasad baitillah dengan haji dan atau dengan kerja haji atau umrah, maknanya siapa yang sudah niat ihram dengan haji, sudah niat tidak pun niat ihram dengan umrah, maka dengan maknanya sudah niat ihram tu selepas pada tawaf tu dia bersa'i, maka bersa'i tu tak mengapa, bukan dia perbuatan jahiliah, bahkan perbuatan jadi lambang di dalam agama Islam. Begitulah. Maka di sini nak cerita khilaf di antara ulama pada masalah sa'i. Sa'i ni apa hukum, apa masuk dalam apa perkara di dalam perbuatan haji. Sebab dalam haji tu ada wajib, ada rukun, ada sunat. Kata Abdullah bin Ibn Abbas bahawa sa'i bukan fardu haji, bukan fardu umrah. Bukan dia fardu haji, bukan fardu, maknanya bukan dia rukun bagi haji, bukan dia rukun bagi umrah. Bukan fardu, tidak. Jadi maknanya kalau mengikut tu, kalau orang yang tidak sa'i, tak mengapalah. Haji atau umrah dia tu sah. Dan kata Imam Syafi'i dan lain pada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i dan lain pada Imam Syafi'i. Lain pada Imam Syafi'i daripada ulama-ulama. Sa'i itu rukun haji.
Sa'i itu rukun haji. Sa'i itu rukun haji, yakni dan juga rukun bagi umrah. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita bahawasanya sa'i di antara Safa dan Marwah itu ialah salah satu daripada rukun bagi haji dan salah satu daripada rukun bagi umrah. Mana orang buat haji, maka salah satu daripada rukun haji itu ialah Safa, sa'i. Orang mengerjakan umrah, maka sa'i itu adalah salah satu daripada rukunnya. Itu katanya mazhab Syafi'inya begitu. Dan menyata Rasulullah akan rukunnya dengan sebenarnya, dan menyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan rukunnya rukun sa'i. Jadi Rasulullah ada bercakap yang menunjuk di atas bahawasanya sa'i itu ialah rukun bagi haji dan rukun bagi umrah. Maknanya dalillah ni dengan sebenarnya bahwasanya Allah Ta'ala telah fardu atas kamu itu sa'i. Jadi maknanya mazhab Imam Syafi'i dan lain-lain lagi daripada ulama yang berpendapat bahwasanya sa'i di antara Safa dan Marwah itu ialah rukun bagi haji, rukun bagi umrah, sebab berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tu Nabi menyatakan cara nak buat haji, cara nak buat umrah. Maka Nabi kata bahwasanya Allah Taala telah fardu atas kamu itu sa'i. Nabi katanya innallaha kataba alaikumus as-sa'ya. Allah Ta'ala, Nabi cerita kata Allah Ta'ala memfardu, mewajib di atas kamu akan sa'i. Maka Imam Syafi'i faham daripada hadis inilah, dia hukum katanya sa'i di antara Safa dan Marwah tu adalah salah satu daripada rukun haji dan rukun juga bagi umrah. Itu satu dalil. Dan lagi sebenarnya ibda'u bima bada'allahu bihi. Ni yang saya cerita tadi. Katanya nak mulai di mana? Nak sa'i nak mulai di Bukit Safa dulu ke nak mulai di Bukit Marwah? Dan lagi sabda Nabi ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulai oleh kamu dengan barang yang memulai oleh Allah. Memulai oleh Allah. Jadi mulai sebut di dalam ayat. Mulai sebut di dalam ayat inna safa wal marwata itulah. Memulai oleh Allah, ini memulai sebut oleh Allah di dalam ayat inna safa wal marwata min sya'airillah. Tengok salah, jadi maknanya dia belum hadis yakni safa. Allah Taala mulai sebut dengan safa. Jadi ceritanya ada seorang tu sahabat tu dia sudah tawaf. Dia sudah tawaf. Selepas pada dia tawaf, dia nak bersa'i. Maka apabila dia nak bersa'i, dia tak tahu nak mulai daripada Safa ke nak mulai pada tawaf. Dia tak tahu nak mulai di Safa tuju kepada Marwah dulu ke nak mulai di Marwah. Lalu tu dia datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami nak mulai di Safa dulu ke kami nak mulai di Marwah? Maka Nabi jawab katanya, nak mulai kat mana dulu engkau ikut ayat yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut Safa dulu ke Allah Ta'ala sebut Marwah dulu di dalam ayat. Maka ternyata bahasanya Allah Ta'ala sebut As-Safa dulu, maka mulai daripada Bukit Safa satu di situ. Langkahan yang pertama mulai daripada Bukit Safa. Begitu. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa mengerjakan sunat,
Sunat tu apa dia? Kebajikan. Maknanya siapa-siapa mengerjakan perkara yang kebajikan, yang mana perkara kebajikan tu adalah perkara yang sunat. Lepas tu setengah daripada perkara yang kebajikan tu daripada tawaf dan lainnya daripada tawaf. Jadi mana siapa mengerjakan kebajikan, amalan kebajikan, sama ada amalan kebajikan tu ialah amalan kebajikan itu kena atas tawaf, artinya lain-lain lagi. Daripada sedekah, daripada baca Quran dan lain-lain lagi, daripada juga maknanya masuk tawaf, masuk sa'i, maka bahawasa Allah Ta'ala itu Tuhan yang menerima syukur. Yang menerima syukur amalannya. Allah Ta'ala terima syukur kepada manusia yang membuatkan amal kebajikan itu. Tetapi apakah makna kata Allah Ta'ala menerimakan amalan, mensyukurkan bagi amalan dengan diberi balas pahala atasnya. Itu makna Allah Ta'ala syakir. Syakir makna Allah Ta'ala beri balasan baik kepada manusia yang membuatkan amal kebajikan daripada tawaf, daripada sa'i dan sebagainya. Lagi amat ketahui alim, lagi amat ketahui dengannya, banyak sedikit. Lagi pula Allah Ta'ala amat mengetahui dengannya dengan amalan. Banyak Allah Ta'ala tahu kata banyak, sedikit Allah Ta'ala tahu kata sedikit. Amalan tu amalan yang banyak, amalan tu amalan yang sedikit. Begitulah. Jadi maknanya di sini jadi kita boleh faham di sini bahawasanya Safa dan Marwah itu setengah daripada dalam mazhab Syafi'i, bahawasanya Safa dan Marwah bersa'i di antara Safa dan Marwah itu sama dengan tawaf. Dalam mazhab Syafi'i ialah adalah rukun bagi haji dan rukun bagi umrah. Dan bahawasanya Safa dan Marwah bersa'i di antara Safa dan Marwah itu bukan dia lambang jahiliyah, bahkan itu adalah tandaan lambang bagi agama Islam. Ialah perbuatan yang dibuat di dalam agama Islam. Yang ialah Allah Ta'ala satu perintahan daripada Allah Ta'ala kepada orang yang berihram dengan haji dan umrah tak dapat tidak kena bersa'i di antara Safa dan Marwah. Gitulah. Kemudian katanya turun pada orang Yahudi. Ini ayat innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Ayat ni turun pada orang Yahudi. Jadi cerita pasal haji, pasal umrah, pasal apa dia? Pasal sa'i di antara Safa dan Marwah tu dah selesai, dah habis. Maka sekarang masuk pula Allah Ta'ala nak cerita pasal orang Yahudi pula. Dengan kata innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Maka untuk hari ini kita akhir di situ insya-Allah. Minggu depan kita sambung pada kata dan turun pada orang Yahudi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil